Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat menyertai riadah berkuda bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75. Dianjurkan buat pertama kali oleh Persatuan Polo Diraja Brunei, riadah berkuda bermula di Jerudong Park Polo and Riding Club dan berakhir di The Empire Brunei. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia selaku penaung diraja Persatuan Polo Diraja Brunei dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja, Major Jeneral Besara Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datuk Penghulu Pengiran Haji Apong, Pengerusi Persatuan Polo Diraja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan disembahkenalkan kepada para pemain polo veteran Persatuan Polo Diraja Brunei yang juga menyertai riadah berkuda. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah, Presiden Persatuan Polo Diraja Brunei, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzila Lubabul Bolkiah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengepalai riadah berkuda yang bermula dari Padang Nombor 1 Jerudong Park Polo and Riding Club menuju pesisiran Pantai Jerudong. Hobi berkuda ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga turut diminati oleh paduka-paduka ananda baginda. Ditubuhkan pada tahun 1976, Persatuan Polo Diraja Brunei kini mempunyai lebih 50 orang ahli. Riadah berkuda juga melalui Pasar Pantai Jerudong. Orang ramai yang berada di kawasan pasar ini tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan dan merakamkan kenangan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyertai aktiviti sihat. Dengan pemandangan indah Pantai Jerudong, riadah berkuda juga menyusuri pesisiran pantai berkenaan. Riadah berkuda berakhir di The Empire Brunei.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat bagi majlis satap. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja menyertai riadah berkuda menjadi platform bagi rakyat untuk melakukan aktiviti sihat melalui sukan riadah. Riadah berkuda yang diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 mampu menyuntik semangat orang ramai untuk mengamalkan gaya hidup sihat melalui sukan. Kita saksikan paparan menarik aktiviti sukan riadah dalam suasana santai melalui sorotan peristiwa riadah berkuda. Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini dengan 2 kes disahkan sembuh. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 337 kes. Kes 337 ialah seorang perempuan berumur 17 tahun yang tiba ke negara ini dari Manila pada 18 Julai 2021. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan dan penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan 3 kontak terdekat bagi kes ini. Dengan itu, 54 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 1 kes dimasukkan ke unit rawatan rapi. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 196 kes. 623 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 22,785 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. 308 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 152,986 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148.
Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 30 Julai 2021 seramai 543 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 132,793 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 27,704 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 22,707 orang. Deklarasi ASEAN mengenai warisan budaya dan mengukuhkan kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan model ekonomi ASEAN antara usaha-usaha ASEAN. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas petikan titah. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belain sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 akan diadakan Selasa ini bermula pukul 9.30 pagi di Padang Bandaran Jalan Sultan, Kuala Belait. Bagi memastikan majlis berkenaan berjalan dengan lancar dan sempurna, pagi tadi diadakan raptai penuh bagi majlis tersebut. Menyaksikan latihan yang berhormat Bihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75. Konsep persembahan tahun ini membawakan tema Raja Mahkota Negara. Pada tahun ini persembahan khas daripada daerah Belait memiliki 3 segmen dengan tema Raja Mahkota Negara. Segmen pertama adalah segmen merupakan pembuka acara dengan alunan lagu asli Brunei iaitu Tipa bagi menyambut keberangkatan baginda dan kerabat diraja. Di dalam segmen kedua, persembahan gerak laku cerdas dalam tarian kontemporari, manakala segmen terakhir iaitu segmen ketiga mempamerkan satu konsep persembahan yang menggambarkan generasi belia negara Brunei Darussalam. Saya sangat senang kerana untuk menjumpa Sultan di sini. Amat gembira kerana dapat menjumpai Sultan. Saya berasa bangga kerana mengikuti persembahan ini. Saya berasa sangat bersyukur kerana dapat mengikut persembahan untuk His Majesty. I feel kind of excited but I feel kind of tired a bit but I kind of like it. Saya berasa happy sebab nanti menjumpa Sultan. Para jemputan yang akan menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait perlu mematuhi garis panduan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan sokongan dari Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pagi tadi mengadakan aktiviti penanaman pokok bagi mendukung garis panduan protokol hijau. Acara diadakan di 2 tempat berasingan di Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas dan bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Aktiviti penanaman pokok dimulakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Bihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Lebih 600 anak pokok antaranya dari jenis petir, penaga laut, ruruan, nyato, tabi buaya rosi dan Cassia fistula ditanam di kawasan Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas dan di kawasan bangunan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Acara ini mendukung garis panduan protokol hijau yang dirasmikan oleh Majlis Kebangsaan Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam bersempena Tahun Tindakan Iklim Negara Brunei Darussalam. Garis panduan itu mengurangkan jenis karbon di premis-premis kerajaan
dengan mengamalkan langkah penjimatan melalui 7 elemen utama iaitu penggunaan tenaga, penggunaan air, penggunaan kertas, penggunaan plastik, pengurusan pembuangan sisa, pengurusan acara rasmi dan penanaman pokok. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan aktiviti penanaman pokok di bawah garis panduan protokol hijau dan kempen kebersihan. Hadir yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 16 anak pokok spesies Tabebuya crisanta ditanam sebagai kesinambungan penanaman 86 anak pokok di daerah Temburong pada Mac lalu. Majlis diselajurkan dengan kempen kebersihan bagi mendukung kempen kebersihan senegara yang dilancarkan pada Jun lalu. Kempen juga dijalankan di beberapa buah premis dan fasiliti di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Mengetuai kempen di kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di Museum Daerah Belait, 60 pohon bunga ditanam di sekitar kawasan museum tersebut. Hadir Pengiran Haji Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasnan Setiausaha Tetap Pengurusan dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pusat Sejarah Brunei, kempen menanam pokok busida dan bunga pelbagai spesies diketuai oleh Dr. Dayang Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsal Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Brakas pula, 9 anak pokok ditanam di sekitar kawasan DBP. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Deklarasi ASEAN mengenai warisan budaya dan mengukuhkan kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan model ekonomi ASEAN antara usaha-usaha ASEAN dalam meningkatkan kerjasama selaras dengan bidang keutamaan yang digariskan oleh mesyuarat G20. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Sri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi Tunggak Komuniti Sosial Budaya ASEAN bagi tahun 2021 dan jemputan khas kepada Republik Itali yang merupakan pengerusi G20 bagi tahun ini semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kebudayaan G20. Semasa mesyuarat, Yang Berhormat juga mengongsikan peranan budaya dalam merapatkan jurang perbezaan, membina persefahaman dan sebagai penyelesaian meningkatkan kesejahteraan mental. Mesyuarat berlangsung secara hybrid dan dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Dario Franceschini, Menteri Kebudayaan Republik Itali. Mesyuarat turun dihadiri oleh Menteri-Menteri Kebudayaan dari negara-negara G20 serta pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Para menteri juga membincangkan isu-isu berkaitan kebudayaan, warisan, sejarah dan industri kreatif sejagan menerusi tema-tema mempertahankan warisan budaya, menangani kesan perubahan iklim melalui budaya, membangun kapasiti melalui latihan dan pendidikan, transformasi digital dan teknologi baru bagi budaya dan sektor-sektor kebudayaan dan kreatif sebagai pemacu kepada penjenamaan semula dan pembangunan mapan yang seimbang. Dokumen Declaration G20 Culture Ministers Meeting juga dikeluarkan dengan membentangkan mengenai usaha-usaha bersama dalam menjadikan budaya dan ekonomi kreatif sebagai agenda utama dalam proses dan dasar pembangunan ke arah mencapai agenda pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk pembangunan lestari, menjadikan sektor budaya, warisan budaya dan industri kreatif sebagai salah satu strategi pemulihan pasca pandemik serta bekerjasama dalam membasmi pemerdagangan haram, harta benda budaya
dan ancaman terhadap harta intelek. Sejumlah RM8,900 didermakan ke tabung kemanusiaan Palestin 2021 yang diterima daripada kumpulan isteri menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu. Majlis penyerahan sumbangan diadakan petang tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan disampaikan oleh Datin Paduka Hajah Jahrah binti Haji Muhammad, Isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi kedua Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu. Festival Teater Nasional Brunei NTFB yang pertama dirasmikan semalam. Dengan tema New Beginning atau Permulaan Baharu, festival dihasrat menjadi pembuka tirai satu era baharu bagi komuniti persembahan seni tempatan. Perasmian diadakan di Pusat Seni Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. NTFB merupakan aktiviti teater hujung minggu dengan setiap kumpulan dijadualkan membuat persembahan serta mengendalikan bengkel. Melibatkan 8 kumpulan teater tempatan, festival ini akan berlangsung sehingga esok. Tiket boleh diperoleh melalui laman sesawang NTFB di www.247.studio/NTFB dan di pintu masuk pusat seni dengan harga tiket menyertai bengkel sebanyak RM5 manakala bagi persembahan sebanyak RM12. Kedutaan Republik Islam Iran di negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan penyampaian anugerah kepada para pemenang pertandingan projek matematik 2021. Pertandingan diadakan bersempena memperingati ahli matematik, wanita dan sains rakyat Iran, Profesor Mariam Mirzakhani. Majlis berlangsung di Universiti Teknologi Brunei, UTB. Puan Yang Terutama Humaira Rigi Ziruki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kedutaan Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya antara lain berkata, wanita perlu mengetahui beban tanggungjawab bagi perubahan saintifik, hasil budaya dan sains yang ada pada wanita untuk mewakili separuh daripada jumlah penduduk dunia. Majlis juga diisi dengan ucapan daripada Masomeh Ibtikar, Naib Presiden untuk Hal Ehwal Wanita dan Keluarga di Iran yang diadakan secara dalam talian. Acara disusuli dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Juga hadir Profesor Dr. Dayang Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Persembahan pentas sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 terus diadakan semalam. Pentas perayaan daerah Temburong memaparkan persembahan penterama anjuran unik kenegaraan, bahagian komunikasi strategik dan cawangan-cawangan penerangan daerah-daerah Jabatan Penerangan. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir pemangku pegawai daerah Temburong. Tahun ini, penterama lebih memfokuskan mengenai kesedaran tentang COVID-19 seperti program vaksinasi kebangsaan yang sedang giat dilaksanakan di negara ini. Sementara itu, persembahan akustik lagu-lagu dakwah daripada Abdul Salam and the Brothers menyerikan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengaraan Muda Mahkota, Pengaraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Persembahan pentas malam ini diteruskan dengan Malam Aspirasi Islam.
Di pentas perayaan di Ibu Negara, diadakan persembahan gabungan seni bela diri Brunei Darussalam daripada perguruan silat Betawi 3. 6 buah kumpulan mempersembahkan gaya seni bela diri. Yang antara lain di Hasran dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara seni bela diri dari pelbagai aliran. Pertandingan pidato mampu mempertingkatkan kemahiran bertutur selain pengalaman praktikal kepada pelajar. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan pertandingan pidato bahasa Inggeris bagi sekolah-sekolah swasta kali ke-9. Pertandingan yang disertai 11 buah sekolah swasta itu diadakan di Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Juara keseluruhan dengan memenangi piala sumbangan yang berhormat Pihin Orang Kaisri Kerna, Datuk Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, diraih oleh Muhammad Ryan Wazin bin Haji Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pertandingan antara lain mampu mempertingkatkan keyakinan bertutur pelajar. Sebahagian kawasan daerah Brunei dan Muara pada masa ini mengalami warna air kekuningan dan gangguan bekalan air terutama di kawasan tinggi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan kualiti air mentah Sungai Tutong masa ini masih kurang memuaskan kerana mempunyai tahap warna yang tinggi atau gelap iaitu kehitaman disebabkan oleh kandungan mineral dan bahan organik yang meningkat. Sehubungan itu, beberapa operasi tertentu telah dilaksanakan untuk menangani masalah tersebut. Namun operasi berkenaan telah mengakibatkan gangguan bekalan air atau tekanan air rendah di beberapa kawasan terutama di kawasan tinggi. Sementara itu, gangguan bekalan air juga akan berlaku di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara. Antara kawasan yang terjejas, Kampung Subuk, sebahagian Kampung Kota Batu, Kampung Kiarong, Kampung Lumapas, Kampung Tumasik, Lambak Kanan dan sekitarnya. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya telah menyediakan tangki-tangki biru di kawasan terjejas, antaranya Taman Riadah Tasik Sarubing, Masjid Kampung Belimbing Subuk dan Rumah Kebajikan Flat Japim Belimbing Subuk. Bagi kawasan RPN Lambak Kanan pula, air-air tangki biru juga disediakan di Jalan 49, 64 dan Jalan 11 berdekatan Sekolah Rendah Datuk Marsal, kawasan Pondok Polis dekat Dewan Kemasyarakatan Jalan 77, Masjid RPN Lambak Kanan dan berdekatan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Bagi pembekalan air bersih melalui tanker atau aduan isu air kekuningan, hubungi talian Darussalam 123. Seorang lelaki tempatan dikenakan denda RM7,000 atau 7 bulan penjara oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini jika gagal membayar denda atas kesalahan Perintah Eksais 2006. Muhammad Sahwan alias Abdul Hakim bin Husni berusia 29 mengaku bersalah atas kesalahan memiliki 26 botol jus rokok elektronik dan 49 jenis barang aksesori rokok elektronik. Tertuduh diberi tempoh menjelaskan denda tersebut sehingga 30 Disember 2021. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah yang dibukakan kepada penyertaan orang ramai. Kempen derma darah akan diadakan Isnin ini 2 Ogos di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Manakala di Mulia Hotel Brunei, Kampung Anggrek Desa pula akan diadakan pada hari Selasa bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Pejabat Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam juga akan menganjurkan kempen derma darah pada hari Sabtu 7 Ogos bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang
di pusat membeli belah One City. Sementara itu, kempen juga akan diadakan pada 8 Ogos hari Ahad di Lugu Food Court, Lugu Light Industrial Park bermula pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Pusat pendermaan darah di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan tabung-tabung darah di kesemua hospital daerah bagaimanapun akan beroperasi seperti biasa. Waktu pendaftaran menderma darah pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dibuka bermula 8.15 pagi hingga 11.45 pagi dan 1.30 petang hingga 4 petang. Maklumat lanjut atau tempahan bagi mengadakan kempen derma darah, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 2242424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau email bloodbank@moh.gov.pn dan layari Pusat Pendermaan Darah di Instagram dan Facebook @bloodbank.ripas. Sebahagian jalan di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha iaitu di bawah Jamban Pengiran Babu Raja akan ditutup sementara bermula esok sehingga 5 Ogos 2021. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya menyatakan penutupan sementara tersebut akan bermula pukul 10 malam sehingga 6 pagi menghala ke pusat bandar adalah untuk memberi laluan bagi kerja-kerja melapis mula jalan raya di kawasan tersebut. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa mementingkan keselamatan serta berhemah mematuhi peraturan jambatan, papan-papan tanda lalu lintas dan had laju. Bola sepak Liga Remaja bawah 18 tahun. Pasukan Setia Perdana mengutip 3 mata penuh selepas melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Indra dalam perlawanan yang berlangsung petang kemarin di Padang Kemasyarakatan Pengkurung. Babak pertama perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan gagal mencipta sebarang gol. Setia Perdana bagaimanapun terpaksa menunggu hingga minit ke-51 separuh masa kedua untuk memecah kebuntuan selepas dihadiahkan sepakan penalti. Sepakan gol disempurnakan oleh Irfan Sani.